Viral baru-baru ni satu channel YouTube daripada Puan Sugu Pavitra. Hari ni aku akan komen sikit, kita akan tengok kenapa dia boleh berjaya dalam YouTube. Jom kita saksikan sekarang. Apa khabar semua? Channel YouTube ni aku buat khas untuk korang yang nak belajar tips, teknik dan strategi yang berkesan untuk buat YouTube. Channel ni juga aku berkongsi tips-tips keusahawanan dan perniagaan. Jadi bagi korang yang pertama kali tengok video ni, aku nak minta korang tolong aku, korang boleh subscribe dekat bawah ni. Free je. Baru-baru ni viral dalam internet, dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Twitter pasal seorang YouTuber daripada Perak iaitu Puan Sugu Pavitra. Banyak buat perkongsian memasak dalam channel dia lah. Jadi tahniah kepada Puan Sugu Pavitra. Kalau Puan tengah tengok video saya ni sekarang, saya nak mengucapkan beribu-ribu tahniah. Sebab dalam masa 6 bulan saja dia boleh buat lebih kurang 170,000 subscriber dalam masa 6 bulan je. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahil. Dalam video kali ni aku akan berkongsi kenapa Puan Sugu Pavitra boleh dapat 170,000 subscriber dengan hanya 6 bulan. Benda ni bukan magic. Ianya adalah hasil kerja keras, ada teknik, ada tips, ada strategi macam mana dia boleh dapat 170,000 subscriber. Jadi 170,000 subscribers ni datang daripada pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Ini menunjukkan rakyat Malaysia kita tidak resis sebenarnya. Tahniah kepada korang semua. Dan aku harap korang dapat terus support YouTubers yang asli, yang genuine. Dia buat konten genuine macam Puan Sugu Pavitra. Tahniah Puan. Okey, sekarang kita berada dekat channel YouTube aku, Faiz Said Nockman. Jadi kalau korang belum subscribe, korang boleh subscribe. Aku baru upload satu video minggu lepas. Sekarang kita pergi ke channel YouTube Puan Sugu Pavitra. Okey, sekarang dia dah ada 246,000 subscribers. So aku rasa tak silap double sejak cerita pasal Puan Sugu ni viral. Okey, ini adalah komen-komen saya pasal Puan Sugu Pavitra punya YouTube channel. Mungkin boleh buat penambahbaikan. Okey, profile picture Puan Sugu ada letak. Okey, fine. Channel art tak ada. Kalau boleh letak channel art. Kita tengok video. Puan Sugu upload video dalam seminggu 2 ke 3 kali Dan video pertama yang dia upload adalah pada 3 bulan yang lepas. Itu pun dah dapat 105,000 views. Dari segi thumbnail boleh improve lagi. Mungkin Puan boleh cuba ambil gambar-gambar makanan daripada pelbagai angle yang berlainan. Mungkin close up, mungkin ada daripada angle atas, mungkin daripada angle tepi. Ikut kreativiti Puan lah. Picture quality yang Puan Sugu guna ni kalau boleh main sikit dengan kontras, brightness, supaya dapat gambar yang lebih menonjol. Bila Puan tulis sambal udang ni, pemilihan font yang kurang sesuai lah, sebab dia macam tenggelam sikit, tak berapa nak nampak. Okey, Puan Sugu, yang berkenaan thumbnail tadi tu, ini adalah contoh-contoh thumbnail yang biasa orang buat untuk food channel lah, untuk channel masakan. So yang macam saya cakap tadi, Puan boleh cuba beberapa angle lain untuk buat gambar thumbnail Puan. Salah satu caranya adalah macam ni, dipanggil flat lay. Ini dipanggil flat lay, ini dipanggil flat lay, flat lay. Ini adalah close up. Jadi mungkin Puan dapat ideanya lah macam mana cara nak ambil gambar thumbnail yang lebih berkesan. Kenapa saya cakap thumbnail ni amat penting? Sebab thumbnail ni adalah impression pertama bila orang tengok YouTube channel Puan. Jadi bila Puan dapat sampaikan gambar-gambar yang menarik, kemungkinan orang untuk tengok video Puan tu lebih tinggi. Jadi bila lebih ramai orang tengok video Puan, mungkin lebih ramai Puan akan dapat income daripada ad revenue. Kalau kita pergi kat playlist, Puan Sugu tak ada buat playlist. Cadangan aku mungkin Puan Sugu ni boleh buat playlist lah. Mungkin dia boleh buat playlist masakan Melayu, mungkin dia boleh buat playlist masakan India, masakan Cina. Lepas tu mungkin dia boleh buat playlist satu family vlog dia, aktiviti-aktiviti selain daripada memasak. Untuk community pula, aku tengok Puan Sugu ada juga update kadang-kadang. Banyak juga orang like dan komen.
Ini bagus, tapi kalau boleh kena buat selalu lah supaya engagement. Mungkin sebelum keluar sesuatu video tu 2-3 jam sebelum keluar video tu hantar satu post supaya viewer semua boleh standby untuk tengok Puan Sugu punya video. Kalau kita tengok dekat bahagian channel ni memang tak ada apa-apa lah, dan aku rasa pun tak berapa relevan kalau nak letak apa-apa dekat sini. Okey, untuk bahagian about ni pula kosong. Kalau boleh Puan letaklah sikit description pasal diri Puan Sugu. Mungkin boleh cerita sikit you punya background, mungkin boleh cerita sikit asalnya, berapa umur ke apa ke. Mungkin Puan boleh create satu email, letak email dekat sini supaya senang orang nak contact Puan Sugu. Okey, sekarang kita tengok pula video quality dia. Kalau kita ambil video ni sambal udang yang paling latest. Assalamualaikum. Hari ni saya nak masak sambal udang. Puan Sugu kalau boleh kamera angle tu kalau boleh eye level, maknanya dia separas dengan mata. Kenapa kena buat separas mata? Supaya orang rasa lebih engaging. Maknanya macam Puan Sugu ni tengah bercakap dengan penonton lah. Nombor 2, mungkin Puan Sugu boleh cuba untuk guna tripod supaya gambar tu tak bergerak. Ni dia, hari ni kita nak buat udang sambal dengan udang ni ya. Udang Yang bagus sebenarnya dapur Puan Sugu ni dia duduk dekat dengan tingkap. Jadi tak ada masalah sangat dengan lighting. Lagi satu, mungkin Puan Sugu boleh guna mikrofon supaya audio tu lebih jelas. Mikrofon ni kadang-kadang orang ingat kena beli yang mahal punya. Tak semestinya mahal. Dekat Lazada ada jual yang RM30 punya, RM60. Aku sendiri pernah beli yang murah ni, dan hasilnya memang cun lah. Suara kalau kita cakap tu memang tangkap lah, memang dapat tangkap lah. Lagi satu pasal editing, saya nampak banyak bahagian yang mungkin Puan boleh skip. Ada banyak sebenarnya video editor app yang free Puan boleh guna, boleh download dekat Google Play, dan mungkin Puan boleh belajar sikit cara-cara editing video. Ada setengah part tu mungkin Puan boleh guna time lapse. Time lapse ni maknanya video tu dia akan jadi lebih cepat. Ataupun mungkin ada bahagian yang tak terlalu penting untuk ditunjukkan, Puan boleh cut terus. Jadi tak perlu tunjuk semua proses untuk sesuatu kerja. Daripada segi rumusan, apa yang aku boleh rumuskan pasal channel YouTube Puan Sugu Pavitra, ada beberapa perkara. Nombor 1, konten dia. Kalau kita tengok konten dia ni, bila dia share teknik masakan, bahan dia apa semua. Nombor 2, diri dia sendiri. Dia bercakap tu sangat sopan, humble. Itu adalah karakter-karakter yang ramai orang Malaysia suka lah. Dari segi video teknik dia pula, memang banyak area boleh perbaiki. Nombor 1, daripada segi lighting. Nombor 2, dia punya audio. Nombor 3, daripada teknik editing dia tu sendiri. Tapi yang penting, yang menyebabkan ramai orang suka, dia straight to the point. Kalau kita tengok social blade Puan Sugu Pavitra ni, so far dia punya channel grade adalah B, maknanya bagus. Banyak likes daripada dislike, maknanya betul orang suka dia punya konten tu. Itu pasal dia boleh dapat B. Dari segi income, kalau kita tengok dekat social blade ni, dia punya income untuk setahun estimated lah, dari $1,600 sampai $26,000 dalam setahun. So which is agak baik lah untuk channel yang macam tu kan. Kita tengok daripada segi dia punya rumusan statistik dia, subscriber dia tak pernah turun. Satu hari dia dapat lebih kurang 1,000 subscribers. Okey, seperti yang kita tengok, dia mula upload 3 bulan yang lepas, 3-4 bulan yang lepas, bermula daripada tahun ni lah. Kita tengok first week sahaja daripada Februari, dia dah dapat lebih kurang 1,100 subscriber first week 4 Mei ni adalah aku ingat 1 minggu sebelum PKP. Waktu tu orang dah mula duduk rumah, banyak yang duduk rumah. Ada huge spike dekat dia punya subscriber, 165,000 terus kenaikan dalam masa seminggu tu. Maknanya waktu PKP tu sangat membantu lah Puan Sugu Pavitra. Kena ingat, sebenarnya kalau kita buat YouTube ni, kita bukannya buat video, kita buat konten. Kalau korang fikir semata-mata buat video, bukan fokus pada konten, mungkin susah sikit korang nak grow channel korang. Aku ada sediakan link dekat atas ni.
korang boleh klik dekat kad kat situ. InsyaAllah kalau ada masa nanti aku akan tambah lagi tips-tips tu. Okey, itu saja komen aku pasal channel YouTube Puan Sugu Pavitra. Saya harap puan dapat take note, cuba improve poin-poin yang saya kongsi tadi. InsyaAllah kalau puan buat apa yang saya cakap tadi, puan punya channel mungkin akan menarik lebih ramai subscribers dan juga viewers lah. Sebab buat masa sekarang ni saya rasa puan hanya bergantung pada ad revenue daripada YouTube. Jadi bila puan improve puan punya YouTube channel dan juga konten puan, mungkin ada rezeki sponsors akan mula berminat dengan puan. Diorang mungkin akan sponsor video-video puan. Bagi korang yang dah tengok komen aku tentang channel YouTube Puan Sugu Pavitra, mungkin korang pun boleh buat benda yang sama dekat channel korang. Itu saja perkongsian aku untuk kali ni. Kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, korang boleh like video ni, korang boleh tinggalkan komen. Dan mungkin ada benda yang aku terlepas cakap, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa subscribe dan kalau boleh share juga video ni dengan kawan-kawan semua. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.